وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالهلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, hari ini masih kita dapat bersama untuk kita meneruskan lagi perbincangan kita yang saya rasa pada minggu lepas tak sempurna lagi lah. Okay, sebab minggu lepas tajuk yang terakhir, minggu lepas apa? Hari Rabu lepas. Perjumpaan yang lepas lah maksudnya, perjumpaan yang lepas. Alright. Pada perjumpaan yang lepas, kita sebab nak kejar masa, kita terus potong kepada beberapa poin berkenaan dengan jamak taksir. Baik. Kat sini apa yang dinyatakan oleh muallif, okey. Muallif katakan, muallif just tulis jamak taksir wa huwa ismu dal ala akthar nathnaini aw ithnataini bi taghyir al-lafzi mufradihi. Itu penting. Sebab itu dipanggil sebagai taksir. Taksir. Okey. Lawan kepada sahih. Sahih itu ataupun salim, ada yang jamak muzakkar sahih ataupun jamak muzakkar salim, ada nama. Sebab taksir ini dia tidak menjaga dia punya binaan asal ataupun binaan mufrad dia. Berbeza dengan jamak sahih ataupun jamak salim. Jamak salim, binaan mufrad itu terjaga, terpelihara. Okey. Jadi perubahan yang berlaku pada jamak taksir ini secara yang besarnya terbahagi kepada tiga. Okey, bagi pada tiga, sama ada perubahan tersebut berlaku bisyakal sahaja, dari segi perubahan baris. Kalau kita perhatikan jamak sahih ataupun jamak salim, hatta baris sendiri pun tidak berubah, kecuali baris perkataan yang hujung lah, itu memang berubah. Itu tak boleh nak buat apalah. Sebab itu mahalul i'rab, okey, tidak berubah. Tetapi untuk jamak taksir, ada beberapa jamak taksir perubahan ataupun taksir yang berlaku adalah pada syakal sahaja. Okey, sebagai contoh asadun. Asadun dia punya jamak jadi ust. Asad jamak dia ust. Itu yang pertama, contoh bisyakal. Yang kedua biziyadah. Biziyadah. Dia biziyadah. Maksudnya contoh kita ada sinwun. Sinwun. Biziyadah tambah alif dan nun jadi sinwan, maka itulah jamak kepada sinwun. Biziyadah. Ataupun bin naqs. Okey, bin naqs. Contohnya tukhamah. Jadi tukham ataupun baqarah. Baqarah, ada yang kata baqaratun tu adalah mufrad kepada lembu. Lembu kalau mufrad jadi baqarah.
letak dia marbutah bakar, dia jadi jamak. Dia jadi jamak. Okey. Tufahah. Tufahatun. Tufahah, dia kata tufahah itu adalah satu apple ataupun sebiji apple. Kalau apple yang banyak kita tak panggil tufahat, tetapi kita panggil tufahun. Tufah. Itu apa yang berlaku kat situ adalah naqs. Kemudian, itu peringkat yang pertama, iaitu perubahan yang berlaku sama ada pada syakil ataupun pada yang dipanggil sebagai az-ziyadah. Maksudnya ditambah huruf, contohnya sinwun jadi sinwan. Dan yang terakhir adalah dari segi an-naqs, pengurangan huruf. Contohnya tufahah jadi tufah. Ataupun dia dikombainkan. Okey, daripada tiga tu ada dipasang-pasangkan. Contohnya bisyakil wa ziyadah. Contohnya rajulun jadi rijal. Okey, rajulun saya tulis sikit kot. Sebelum tu semua sihat dah? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Ya Ustaz, Alhamdulillah. Okey, so kita ada kat sini rajulun rajulun. Okey, rajulun. Okey. So, dia cakap apa kat sini? Taksir yang berlaku adalah dari sudut syakil dan juga dari sudut al-ziyadah ataupun al-idhafah. Rijal. Yang pertama, ra dia dah berubah. Jim dia rijal. Dan ada penambahan alif kat situ. Rijal. Okey. Ini gandingan yang pertama. So, gandingan yang kedua, gandingan yang kedua adalah gandingan syakil dengan naqs. Syakil dengan naqs. Contohnya kitab. Kitab, sebiji kitab. Okay. Dia punya jamak adalah kutub. Kutubun. So, yang pertama kita nampak kaf ni baris dia dah ubah, ta pun baris dia dah berubah. Dan ada pengurangan iaitu huruf alif. Huruf alif dia dah hilang. Kitabun dengan kutub. Okey. Dan yang terakhir, dan yang terakhir adalah dia gabung semua sekali. Okay, dia gabung semua sekali iaitu taksir yang berlaku dari sudut syakil dia. Lepas tu dia ada ziyadah pula dan dia ada pengurangan. Contoh Contoh perkataan ghulam. Ghulam. Ghulam, jamak dia apa? Siapa tahu jamak pada ghulam apa? Jamak pada ghulam adalah ghilman. Nampak? Ghilman. So yang pertama, syakil berubah, iaitu ru jadi ri. Kemudian ada kat sini penambahan. Ada pengurangan. Jadi ghulam dia dah berubah. Asalnya ghulam jadi ghulma. Ghulma. Baris pun berubah. Dan ada penambahan huruf nun kat hujung. Macam tu. Okey. Naqs. Macam ni lah cakap. Ghul. Dia asalnya ghulam. So alif tu digugurkan. Jadi ghulma. Dan ditambah alif dengan nun. Kat hujung. Jadi ghulman. Okay. Itu taksir yang berlaku pada kalimah mufrad. Okay. Bila kita membicarakan taksir, ada beberapa sudut yang kita kena perhatikan. Sama ada taksir tersebut berlaku pada syakil sahaja ataupun taksir tersebut berlaku pada ziyadah. Taksir tersebut berlaku pada apa? Pada naqs. Kemudian taksir, next level pula taksir tersebut boleh berlaku sama ada dari segi syakil dengan ziyadah ataupun
ataupun syakal dengan naqs. So dia syakal tu kena ada lah, syakal dengan ziyadah ataupun syakal dengan naqs. Dan yang terakhir dia gabung sekali semua. Alright? Dia gabung sekali semua. Okay. So sebenarnya jamak taksir ni ada faedah dia tau. Ada faedah dia. Kenapa pentingnya kita tahu jamak taksir ni? Antara faedah dia adalah kita dapat mengetahui asal sesuatu perkataan tersebut. Okey. Asal sesuatu perkataan sesuatu perkataan lah. Contohnya perkataan isim kan. Kalau kita tengok dia punya jamak asma. So kat situ ramai. Tapi tu ramai ada dua teori lah. Yang kata asalnya dia macam ni, asalnya macam ni. Ataupun perkataan famun. Ada famun. Bila jamak jadi afwah. Orang cakap, rupanya asal perkataan famun bukannya ada mim kat situ. Ada huruf lain pula. Okay. Dia macam tu. Kita boleh detect. Kita boleh detect perkataan mana yang gugur, perkataan mana yang ada. Okey. Itu antara faedah untuk jamak taksir. Ada masalah ni setakat ni? Saya tak ada jelas. Kita teruskan perbincangan kita kepada taksim yang seterusnya, iaitu al-jumud wal istiqaq ataupun jamid wal mushtaq. Al-jamid wal mushtaq. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ينقسم الاسم من حيث الجمل والاستقاق إلى قسمين. الأول الاسم المشتق وهو الذي اشتق من غيره وهو 8 أنواع. وهو 8 أنواع. الأول الاسم المشتق وهو yang pertama اسم الفاعل, yang kedua صيغة المبالغة, الثالث اسم المفعول, الرابع الصفة مشبهة, الخامس اسم التفضيل, السادس والسابع الاسم المكان واسم الزمان, والآخر اسم الآلة, والثاني الاسم الجامد وهو ما لم يؤخذ من غيره وهو نوعان, اسم الجنس والمصدر, وهنا كلام على الأسماء المشتقة والأسماء الجامدة. Jadi kat sini jelas. Okay, jelas yang mengatakan bahawa isim mushtaq ni adalah isim yang kita ambil, dia terbit daripada perkataan lain. Okay, yang datang daripada perkataan lain, itu saya rasa semua jelas. So dia ada 8 jenis. Yang pertama isim fa'il, sighah mubalaghah, isim maf'ul, okay. Kemudian kita ada sifah musyabbahah, ismul tafdil, ismul makan, ismul zaman, ismul ala. Wathani al-ismul jamid wa huwa ma lam yu'khadh min ghairihi. Okay. Apa yang tidak diambil daripada mana-mana pun. Apa yang tidak diambil daripada mana-mana pun. Okay. Yang pertama dia cakap apa? Ismul jins. Yang kedua cakap masdar. So sebelum kita teruskan kepada perbincangan yang berkenaan isim fa'il apa benda semua tu, okay, ada beberapa perkara yang boleh kita cuba sentuh. Yang pertama berkenaan dengan al-ismul mushtaq. Jadi kat sini ada beberapa pendapat. Maksudnya ada khilaf di antara ulama. Okay. So bila kita kata isim mushtaq dia terbit, maksudnya dia datang daripada satu kalimah. Kalimah apa sebenarnya asal? Okey, kan maksudnya kita sekarang persoalan ni, kalau kita perkataan terbit daripada satu kalimah, apakah kalimah asal tersebut? Apakah kalimah asal tersebut? Alright. Agak-agak apa kalimah asal? Yang mula-mula sekali. Perkataan tu kita boleh derive lah, kita kata. Kita boleh terbitkan dia. Agak-agak perkataan yang jenis apa? Ada siapa boleh nak teka? Dengar tak ni? Macam tak ada orang. Fa'il. Daripada fa'il. Okay.
kat sini perselisihan pendapat di antara Basrah dengan Kufah. So Basrah dia kata asal kepada perkataan adalah masdar. Daripada masdar itulah terbit perkataan-perkataan yang lain, ataupun daripada masdar itulah lahirnya perkataan-perkataan yang lain. Masdar. Sebab tu kalau kita tengok pembahagian yang kedua atsani kan, isim jami' tu, dia kata untuk isim jami' ni ada dua, iaitu isim jins dengan masdar. Mungkin sahibul matn ataupun penulis kepada matan ni dia berpendapat dengan pendapat ahli Basrah yang mengatakan masdar merupakan asal kepada kalimah. Sebab itu dipanggil masdar itu adalah isim jami'. Tetapi Kufah berpendapat bahawa asalnya adalah fi'al, macam kawan kita cakap tadi. Okay? Asal perkataan adalah daripada fi'al. So dia cakap, kemudian Kufah cakap, kenapa dia cakap fi'al? Itu kenapa dia nak bila dia nak argue baliklah yang masdar ni bukan asal. Dia cakap sebenarnya masdar tu datang daripada fi'al. Masdar itu datang daripada fi'al. Macam itulah. So perbahasan luas antara buku apa ya? Allahumma salli. Saya ada buku tu, Al-Anbari. Allahumma salli. Apa Masailul Khilaf, fi Masailil Khilaf. Apa tadi punya tajuk buku tu? Menarik buku tu, boleh baca. Siapa nak baca, tapi first kita kena tahulah asal, basic kena faham dulu, then baru kita boleh baca perbahasan perbezaan ataupun khilaf pendapat. Okay, bukan fiqh, bukan ilmu tauhid dia ada khilaf Nahu pun ada khilaf juga. Okey, rasa jelas perkara tersebut. So, isim jamid selain daripada takrif dia, kita boleh cakap yang tidak terbit daripada mana-mana perkataan, kita boleh cakap dia sebagai satu perkataan yang menunjukkan kepada zat atau menunjukkan kepada ada zat ni kita panggil apa ada macam, bukan metal lah, kita panggil apa solid lah. Dia mesti solid. Okey, contohnya asma al-ajnas al-mahsusah, maksudnya benda yang kita boleh pegang. Contohnya rajul, syajar, bakar. Okey. Jamil. Alright. So, kebanyakan rata-rata isim jam ataupun isim jins ni dia jarang lah isim jins ni datang ataupun dia wujud dalam keadaan dia adalah isim mustaq. Sangat jarang. Sangat jarang. So, kebanyakannya isim jins adalah isim jam. Itu sedikit tambahan, poin-poin tambahan kepada isim jamid dan isim mustaq. Seterusnya kita nak terus berbincang kepada tajuk seterusnya. Okey, sebab ni tak ada siapa baca lagi. Ada siapa nak baca ke? Ada siapa nak baca ke? Boleh, tapi suara tak jelas. Ya. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bau sedap dengan suara macam ni. Okey, terus. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi darin yaqin. Wa hadha kalamun 'ala al-asma'i mustaqqah wal asma'i jamidah. Ismul fa'ili wa huwa
huwa ismun yu'khadhu min fa'lin itlatihi ala man fa'ala al-fi'la tajalisun wa yusawu min as-sulasi ala wazni fa'ala fa'ilun kadhahaba fahuwa dhahibun wa min ghairi sulasi ala surati fi'li mudhari'i ma qalbi harfi mudhari'ati miman madmumatan wa kusira ma qabla akhir kadah raja fahuwa mudahrijun wa akrama fahuwa mukrimun wa antalaqa fahuwa mumtalikun dhabitun an tasubahu ala fa'ala fahuwa fa'ilun kanasara fahuwa nasirun wa aqbala fahuwa muqbilun. Okey, syukran. Kita satu-satu. Yang pertama kita akan tengok adalah apa yang dipanggil sebagai ismul fa'il. Ismul fa'il. Ismul fa'il, ta'rif yang diberikan oleh sahibul matan adalah isim. Adalah isim. Isim yang mana diambil daripada fa'il. Jadi jelas kat sini adalah isim mushtaq. So, apa function sebenarnya isim fa'il ni? Li'itlaqi ala man fa'ala al-fi'la. Itu dia. Untuk menunjukkan atau untuk menyebut orang yang melakukan perbuatan. Okey, orang yang melakukan perbuatan. Contohnya jalisun. Pegang Okey, pegang benda ni. Maksudnya takrif ni saya minta antum semua kena faham betul-betul. Sebab apa? Sebab nanti perbincangan yang lepas ni mungkin ada beberapa takrif yang agak mengelirukan. Okey, mungkin ada beberapa takrif yang agak mengelirukan. Jadi saya harap benda ni pegang betul-betul. So wa yusaghu min ats-thulathi. Jadi isim fa'il ni dia boleh dibentuk daripada sulasi. Ala wazni fa'il. Ni salah ni bukan fa'al fa'il. Dia salah, ditypo lah. Contohnya dhahaba fahuwa dhahibun. Wa min ghairi thulathi ala surati al-fi'l al-mudhari' ma'a qalbi harfi al-mudhari'ah miman madmumatan wa kusira ma qabla akhir. So mudah. Dia sangatlah mudah. Jadi untuk isim fa'il ni dua perkara je kita kena tahu. Okey, contoh kita kat depan kita ada satu senarai, contohlah satu senarai fa'il, banyak fa'il. So arahan ni kita disuruh untuk menukarkan daripada fa'il tersebut menjadi apa? Menjadi isim fa'il. Jadi benda pertama yang kita perlu tentukan adalah benda pertama yang perlu kita tentukan adalah, sebab bukan budak architecture jadi baris tu dia tak lurus sikit. So fa'il tersebut, adakah fa'il tersebut sulasi ataupun ghairu sulasi? Ini ghairu sulasi ataupun ghairu sulasi. Sekiranya fa'il tersebut adalah sulasi, sekiranya, jadi bahasa mudahnya ataupun sifir mudah dia adalah dia mesti datang atas wazan fa'il. Okay. Maksudnya apa? Daripada 3 huruf fa, ain dengan lam, iaitu fa huruf pertama, ain huruf kedua, lam huruf ketiga. Antara huruf pertama dengan huruf kedua tu kita just letak alif sahaja. Dan huruf yang kedua tu dia akan jadi baris bawah. Okey. Kalau ghairu thulathi, dia cakap apa? Kita mestilah bentuk. Okey, kita mestilah bentuk fa'il tersebut daripada fa'il mudhari'. So asalnya adalah fa'il mudhari'. Contoh kita ambil yastaghfiru. Okey. Yastaghfiru. Kemudian dia cakap apa? Kita perlu ubah
huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah kat mana? Huruf mudhara'ah biasa berlaku kat depan. Dan apa yang perlu kita buat? Huruf mudhara'ah ni kita dah buang. Kita perlu tukar atau gantikan dengan huruf mim. Yang mana mim ini berbaris ke miman madmumatan. Wa kusira ma qabla akhirih. Okey, yastaghfiru mustaghfirun. Nampak? Yastaghfiru mustaghfirun. Okay. As simple as that. Alright. As simple as that. Okay. Contoh. Kita buat latihan sikit kot lah. Malam-malam ni buat latihan lah. Akala, apa dia punya ni, isim fa'il? Mu'kilun. Ha? Akilun. Okay. So, kita kena tahu. Yang pertama, fa'il ni, fa'il apa? Sulasi ke sulasi? Dia adalah sulasi. Kalau sulasi, wazan dia adalah fa'ilun. Okay. So, fa ni adalah huruf pertama, ain huruf kedua, lam huruf ketiga. So, huruf pertama adalah fa kat sini. Okay. Huruf kedua adalah ain. So, kita kena tambah alif. Di antara huruf pertama dengan huruf kedua. Alif, mana huruf pertama, mana huruf kedua? Huruf pertama adalah hamzah ataupun alif yang ada hamzah ni. Huruf kedua adalah kaf. Jadi kat mana kita tambah alif? Dekat sini. So bila alif bertemu dengan alif, jadilah alif mamdudah ataupun alif yang ada mad, yang ada ombak atas tu. Alright. So jadi akilun. Oh sorry. Akilun. Akilun. Okay. Dia berombak. Alright. Itu jelas. Allah jatuh leh. Contohnya yang seterusnya adalah perkataan qada. Qada. Okay, qada. So, sorry, mana ada titik qada? Sorry. Qada tak ada titik. Qada. So, isim fa'il untuk perkataan qada apa? Qadiyun. Qadiyun. Boleh ke Ustaz? Ini Qadiyun. Qadiyun So secara asasnya betul lah qadiyun. Secara asas qadiyun betul. Tapi kita kena tahu satu lagi perkara, kita jangan lupa sekiranya ini dah jadi apa? Ini jadi isim apa? Isim mangkus. Kalau isim mangkus dalam keadaan dia nakirah, kita perlu buang ya dia. Jadi qadin. Betul lah, qadin tu betul lah katanya. Cuma ni nak just kita revise. Qadin. Alright. Okay, jelas. Bagus. Seterusnya. Perkataan ihmarra. 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 Apa dia punya isim fa'il ihmarra ni? Muhmirun. Macam mana sekali lagi? Muhmirun. Muhmirun. Okey. Ada lagi jawapan yang lain? Satu jawapan saja ke? Muhmirun. Muhmirun juga. Muhmarirun. Apa dia? Macam mana? Muhmarirun. Muhmarirun. Oh. Ya. Ini Syekh Kabir. Tembak itu. Tembak je. Okey, dia kalau dalam itu sebenarnya kalau penting untuk kita hafal apa nama? Amsilah tasrifiyah. Amsilah tasrifiyah benda ni dah ada.
So kalau ihmarra untuk isim fa'il dia akan jadi muhmarrun. Muhmarrun. Okey, muhmarrun. Nanti kat sini dia sebenarnya ada perbincangan yang panjang lagi lah. So kita tak sampai lagi kepada dia punya perbincangan tu. Cumanya yang perlu kita ingat, yang perlu kita ingat adalah dia cakap apa kaedah dia? Dia cakap kalau selain daripada sulasi, first kali kita kena jadikan dia fi'il mudhari'. Daripada ihmarra, fi'il mudhari' apa? Yahmarru. Yahmarru. Okey. Kemudian mim ataupun huruf mudhara'ah dibuang. Okey, huruf mudhara'ah dibuang. Kemudian ditambah mim yang berbaris dhammah. Dia tak boleh jadi muhmirrun. Sebab apa? Dia cakap, apa lagi tambahan dia cakap? Huruf yang kedua sebelum akhir. Itu yang berbaris bawah. Bukannya, kalau kita tengok kat sini, ihmarra ni, kalau kita pecahkan dia, macam tu, marrun, ihmarra. Dia macam tu. So huruf dia yang second last sebenarnya adalah huruf ra ni yang telah diidghamkan. Sebab itulah sekali jadi muhmarrun. Okey. Jelas Jelas Ada soalan? Senyap tak ada. Ada. Jadi Ustaz, jadi Ya, yang jadi muhmarrun tadi, jadi ra tu dia tak berubah lah tu. Dia tak berubah. Yang tu kita ada perbincangan dari segi dia tajuk idgham lah. Nanti sampai bab idgham nanti kita akan cerita lagi panjang. Okey, terima kasih Ustaz. Afwan. Okey, cuma yang tambih lah. Mim tu sebenarnya bukan huruf yang kedua terakhir. Kena ingat boleh kaedah dia. Okey? Okey tak apa. Seterusnya. Kataan madda. Madda. Apa dia punya apa? Apa dia punya Muhammad? Isim fa'il, madda. Madun. Okey. Mudu memadu fahuwa mad. Tak boleh lah. Kalau dengar orang hafal Amsalah Tawsifah, kita tak boleh lawan lah. Dia dah tahu jawapan, dah tahu dah tahu skema ni, tak cia. Patut saya bagi perkataan lain lah. Tak boleh pakai madda. Okey, so betul lah. Okey, madda. So macam kita tahu, madda ni adalah dia asalnya ada macam ni lah. Asal dia adalah mim, dal ataupun fa, la. Okey, huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Okey, so kita tahu madda ni adalah apa dia? Sulasi. So sulasi, kaedah dia perlu ditambah alif di antara huruf pertama dengan huruf kedua. Jadi kat situ madun. Okey. Sesi tu tak payah banyak-banyak. Okey. Alright. So alright. So saya rasa wa yusaghu min ats-tsulathi ala wazni fa'il. Jadi patutnya fa'ilun lah. Fa'ilin. Sebenarnya benda kalau dalam bracket tu dia punya i'rab dia dah lain sebab dia kajalisin. Sebab dalam i'rab tu dia panggil maqulatul qaul. Maqulatul qaul dia macam tidak tidak terikut dengan hukum ataupun mahal i'rab. Tapi itu benda nahwu. Alright. So كذهب فهو ذاهب ومن غير ثلاثي على صورة الفعل المضارع. Nampak? Ini antum semua kena perhatikan betul lah. على صورة الفعل المضارع مع قلب حرف المضارعة. Okey, nampak? Ini dia punya ni. So dia kita mesti tukar fi'il ataupun fi'il غير ثلاثي ni kita kena tukar jadikan di fi'il mudhari', kemudian kita tukar huruf mudhara'ah ni menjadi miman madmumatan. وكسر ما قبل الأخير. Okay? كدحرج فهو مدحرج وأكرم فهو مكرم
Wantalaqa fahuwa muntaliqun. Wa dhabitu an tasugh. Dia tak boleh baca wa dhabitun an tasughahu. An tasughahu. Sebab tu dia pakai dia letak sini an. Okay, sebab an kat sini dia dah jadi macam idhafah lah. Dia punya apa nama tu, jumlah fi'liyah tu dia jadi idhafah lah, sebab tu dia pakai an. Wa dhabitu an tasughahu ala fa'ala fa huwa fa'ilun ka nasra fa huwa nasirun wa aqbala fa huwa muqbilun. Apa nak cakap sini wa dhabitu ni, sebenarnya dia just nak cakap dia macam nak buat sifir lah, dia macam nak buat sifir. So kalau kita nak cakap kita tak perlu cakap okay, nasara isim fa'ilnya nasirun, tak perlu. So kita just buat nasara nasirun, aqbala muqbilun, istaghfara fahuwa mustaghfirun. Macam tu dia nak cakap dhabit ni itulah. Okay, nak macam nak buat sifir mudah. Tak perlu kita cakap aqbala fa ismu fi'l fa ismu fa'ilihi wa huwa tak payah. Dia direct. Okay, aqbala fahuwa muqbilun, istaghfara fahuwa mustaghfirun, istakhraja fahuwa mustakhrijun. Okey. Istamadda fahuwa mustamaddu, fahuwa mustamaddun, bukan mustamiddun. Ingat jangan tersilap, mustamiddun. Okey. Itu untuk isim fa'il. Okey, terus. Ada siapa nak baca? Seterusnya ni. Minta maaf kalau saya minum air tak cakap tu. Mana Ustaz? Tafadhal. Bismillah. Sighatul mubalaghah. Wa hiya ismun yukhadhu min al-fi'li bi itlaqihi ala man fa'alahu bi kathrati kasama'un. Wa laha khamsu siyaghin qiyasiyatin. Wahia fa'alun kahammazun, wa mif'alun kamin'alun, wa fa'ulun karajulun syakurun, wa fa'ilun karajulun karimun, wa fa'ilun kahadirun. Syukran. Seterusnya ada sirah mubalaghah. Okay, sirah ni adalah kita panggil bentuk ataupun kita cakap konteks ataupun kita cakap bentuk konteks lebih kurang itulah. Sirah dia. Sirah ni bentuk lah kita panggil. Al-mubalaghah maksudnya yang bersangatan. Mubalaghah dia mubalaghah. Dia macam yubalighul had, macam berlebihan. Okay. So ta'rif yang diletakkan oleh sahibul matan kat sini cakap apa? Hiya ismun. So yu'khadhu minal fi'l. So jelas. Okay, daripada ta'rif dia cakap kat sini jelas yang mengatakan isim mustaq. Sebab apa? Yu'khadhu minal fi'l. So apa dia punya function dia? Function dia li'itlaqihi ala man fa'alahu bi kathrah. Ala man fa'alahu. So kalau kita tengok balik isim fa'il dengan sirah mubalaghah ni dia seakan-akan macam sama. Sebab apa? Li'itlaqihi ala man fa'alahu. Li'itlaqihi ala man fa'ala al-fi'l. So macam dua-dua sebenarnya menunjukkan orang yang melakukan perbuatan. Tetapi apa yang membezakan di antara isim fa'il dan juga sirah mubalaghah adalah ini. Bi kathrah. Bi kathrah. Contohnya sama'un. Okey. Contoh kan Arif ni dia suka sangat dengar ceramah. Suka. Jadi kita tak boleh cakap dia sami'ul muhadarat ataupun sami'ul mudhakarat ataupun sami'u majalisil ilmi. Sami'u majalisil ilmi. Cakap dia sama'u majalisil ilmi. Dia ni orang, kita nak cakap itu dia memang orang yang suka mendengar. Suka mendengar majalis ilmu. Cakaplah amin. Okey. Sama'. Okey. Walaha khamsu siyaghin qiyasiyah. Maksudnya apa? So, kenapa dia perlu letak qiyasiyah kat sini? Sebab
Okey. Bila para ulama dia cuba nak analyse perkataan-perkataan ni, so dia nampak hanya 5 bentuk ni sahaja yang yang dia dapat buat satu pattern dan banyak contoh daripada pattern ni. Sebab tu dia ada sirah ataupun siyar qiyasiyah. Okey. Maksudnya lain juga, sebenarnya sirah mubalaghah ni ada juga yang daripada sama'iyah. Sama'iyah. Janganlah kita bila kita dah belajar ni kita hafal 5 ni kan. Bila kita dengar ada isim sirah mubalaghah tapi bukan atas wazan yang 5 ni, kita cakap, oi, ini sesat ni, ajaran sesat ni. Tak sesat. Okay, sebenarnya memang ada beberapa perkataan yang menunjukkan ataupun perkataan sirah mubalaghah tapi tidak atas wazan yang 5 ni. Cumanya ulama tidak senaraikan menjadikan dia sebagai sirah qiyasiyah sebab tak banyak contoh daripada wazan tersebut. Itu je sebab dia. Okey. Contoh kat sini kita ada fa'al. Fa'alun lima yurid ataupun hammaz. Contoh itu hammaz. Kemudian kita mif'al, minhar ataupun mi'ta, orang yang banyak memberi, mi'ta. Okey. Orang mi'ta. Fa'ul, rajulun syakur, afala akuna abadan syakura. Dalam hadis Nabi di mana Aisyah tengok Rasulullah SAW memang solat sampai bengkak-bengkak. Aisyah pelik. Aisyah tanya Rasulullah, kenapa engkau ni solat sampai sedemikian rupa sedangkan dosa engkau telah dihapuskan? Apa yang terdahulu dan juga apa yang akan datang? Rasulullah balas apa? Rasulullah cakap, afala akuna abdan syakura. So dia bukan syakir biasa je, orang yang berterima kasih biasa syakir. Tapi syakur maksudnya orang yang berterima kasih dengan banyak. Macam betul-betul nak jadi orang yang berterima kasih. Syakur. Sabur. Dia sabir lain, sabur lain. Sabur. Okey. Fa'il, rajulun karimun. Fa'ilun. Rajulun karimun. Sirah mubalaghah. Fa'ilun hidrun. Hadirun. Orang yang banyak memberi peringatan. Okay, hadirun. Antara sirah mubalaghah ataupun antara wazan ataupun sirah selain pada 5 ni adalah contohnya kita ada contoh dia Faruq. Okey, kataan Faruq. Wazan apa pun saya pun dah lupa. Ada Faruq. Contohnya Faruq. Ini sirah mubalaghah ni. Orang yang sangat membezakan di antara hak dan batil. Sebab tu dipanggil Umar Faruq. Al-Faruq. Okey. Umar, betul lah Umar. Faruq ni dia macam ni juga. Okey, Faruq dengan Fariqun. Fariqun ni orang yang memisahkan, tapi Faruq ni orang yang sangat-sangat memisahkan. Okey. Fariqun dengan Faruq. Contoh yang seterusnya yang lain kita ada atas wazan fi'il. Okey, atas wazan fi'il. Contohnya kita ada Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan, Siddiq ataupun Qiddis, orang yang mulia, sangat-sangat suci. Qiddis. Apa lagi atas wazan ni? Dan ada lagi wazan-wazan yang lain yang selain daripada 5 tadi. Okey, jelas Ada pun soalan setakat ni? Sebab mubalaghah. Ya saya. Kalau dalilun tu ada kaitan dengan turun bawah. Dalilun. Dalilun sirah mubalaghah. Dalilun. Kalau kita kata boleh juga jadi sirah mubalaghah sebab dia atas wazan fa'il. Wazan fa'il. Yalah. Dalla yadulul dalan. Okey, dal. Orang yang menunjukkan. So, dalil ni mungkin orang yang banyak menunjuk Banyak menunjuk. Boleh?
Boleh? Seorang balawah atau boleh masukkan dalil tu sebagai seorang balawah? Terus tak? Ha, Kiranya silakan. fa'il wazan Sorry, fa'il tak ni. dengar. Kiranya wazan Atau wazan fa'ilun cuma ada dekat seorang fa'il. balawah kan? Fa'ilun ada kat seorang balawah saja. Kita tak boleh cakap macam tu. Kadang-kadang ada beberapa tempat dia berkongsi wazan lah. Berkongsi wazan. Baik. Faham. Syukran. Fun. Ada soalan lain? Okey, kalau tak ada saya teruskan kepada yang seterusnya. Laju sikit. Sempat aku nak bincang sifat musyabahah ni. Sempat aku nak. Lajulah. Okey, terus. Siapa nak baca? Mana Ustaz? Betul. Ismul maf'uli wa ismun yu'khadhu minal fi'li litlaqihi 'ala alladhi waqa'a al-fi'lu 'alayhi ka masmu'un wa yusabu min ath-thulathi 'ala wazni maf'ulin ka kusira fa huwa maksurun wa min ghairi thulathi 'ala suratil mudhari'i ma'a qalbi harfil mudhara'ati miman madmumatan wa futiha ma qabla al-akhir kaduhija fahuwa mudahrajun wa ukrima fahuwa mukramun wa uftutiha fahuwa muftatahun wa dhabituhu an tasughahu ala fu'ila fahuwa maf'ulun kanusira fahuwa mansurun zulzila fahuwa mulzalzalun tu'allima fahuwa muta'allamun. Okey, syukran. Ismul maf'ul huwa ismun yu'khadhu min al-fi'l. Yani jelas. Isim mushtaq. Li'itlaqihi 'ala alladhi waqa'a al-fi'lu 'alayhi, untuk menunjukkan kat mana kesan fi'il tersebut. Maksudnya bila kita melakukan perbuatan, kat mana perbuatan tersebut berlaku kat atasnya. Contohnya kalau kita pukul orang, itu orang itu yang dipanggil sebagai kesan kepada fi'il tersebut. Itu maksudnya kat sini. Okey. Waqa'a al-fi'lu 'alayhi kamasmu'un wa yusaghu min ath-thulathi 'ala wazni maf'ul. Kakusira fa huwa maksur. Wa min ghairi thulathi 'ala surati al-mudhari' ma'a qalbi harfi al-mudhari' 'miman madmumatan wa futiha ma qabla al-akhir. Kaduhrija fa huwa mudahrajun wa ukrima fa huwa mukramun وافتتح فهو مفتتح وضابطه أن تصوغ هو على فعل فهو مفعول كنوصر فهو منصور زلزل فهو مزلزل تعلم فهو متعلم. Ini jelas. So, jadi isim maf'ul saya rasa semua dah maklum isim maf'ul tu macam mana. Kita nak cuba bentuk satu perkataan menjadi perbuatan. Kita ada perbuatan, kita ada pelaku dia dan juga kesan bila kita dah melakukan sesuatu tu, kat mana kita lakukan dia, kat atas apa, macam itulah. So isim maf'ul ni kita boleh bentuk dia sama macam isim fa'il, sama ada daripada fi'il sulasi ataupun ghairu sulasi. Kalau fi'il sulasi jelas di atas wazan maf'ul. Kalau ghairu sulasi sama juga macam isim fa'il tadi, dia kena start dengan fi'il mudhari'. Kemudian huruf mudhara'ah yang dekat depan tu ditukar jadi mim yang berada depan, dan beza dia di antara isim fa'il adalah huruf yang terakhir dia berbaris atas, berbeza dengan isim fa'il yang mana huruf terakhir ataupun huruf sebelum terakhir, huruf second last lah kita panggil,
dia berbaris bawah itu untuk isim fa'il. Jadi kalau wazan, kalau untuk isim, untuk fa'il ihmarra, samalah isim fa'il pun, tapi ihmarra tak boleh jadi, tak ada isim maf'ul. So tak apalah. Apa yang isim maf'ul yang keliru sikit tak ada. So ihmarra lazim, akan jadi lazim. Fa'il lazim. Tak ingat lah. Tak ada kot. So tak ada yang keliru lah. Macam tadi kita ada yang keliru kan. Ihmarra jadi muhammarun. Tak ingat. Tak dapat idea lah. Okay. So wadhabitu macam saya cakap tadi. Dhabit yang dimaksudkan sini adalah macam mana kita nak. Macam nak dia. Saya nak terangkan macam mana cakap. Dhabit ni macam isim fa'il tadi cakap. Fa'ala fahuwa fa'ilun. Kalau untuk isim maf'ul, dia tak jadikan dia sebagai isim fa'il mabni li ma'lum, dia jadikan dia atas bentuk fa'il mabni lil majhul. Okey, contohnya fu'ila fahuwa maf'ul, nusira fahuwa mansur, zulzila fahuwa muzalzalun, tu'allima fahuwa muta'allamun. Dan sedikit saya rasa nak sambung kepada sifat musyabahah, tak sempat. Sedikit saya rasa mungkin saya terlepas pandang berkenaan fi'il mabni lil majhul. Okey. Fi'il mabni lil majhul. Sebenarnya walaupun nama dia mabni lil majhul, pemahaman yang sebenarnya adalah fi'il yang mana fa'ilnya tidak disebut. Bukanlah secara total fa'ilnya tidak diketahui. Okey. Saya just nak ni baliklah. Saya nak revise balik. Mungkin saya terlepas pandang ni, saya tak sebut. Okey, saya ulang balik. Fa'il mabni li majhul bukanlah maksudnya kita tak tahu siapa yang melakukannya. Okey, konsep ataupun pemahaman yang sebenar adalah fa'il yang tidak disebut. Kenapa kita cakap macam tu? Dia lebih umum. Okey. Fa'il yang tidak disebut nanti ada beberapa sebab. Yang itu nanti kita akan tengok. Sebab yang pertama boleh jadi fa'il tersebut ataupun pelaku kepada perbuatan tersebut tidak diketahui. Contohnya suraqatis sayyarah. Siapa yang curi? Wallahu ta'ala a'lam. Okey? Wallahu ta'ala a'lam. Ataupun kenapa kita tak sebut fa'il tersebut? Ini dah masuk kepada balaghah sikitlah. Sebab dalam bahasa Arab ni, kalau kita belajar, mungkin banyak belajar, dia sebenarnya bahasa Arab ni dia suka ringkas, short. Dalam Quran banyak qudiyal amru. Contoh kan, ada ayat qudiyal amru. Sebenarnya kita tahu siapa yang pelakunya. Kenapa kat situ qudiyal amru? Kenapa mabni lil majhul? Bukanlah kita tak tahu siapa pelakunya. Kita tahu tapi pelakunya tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Sebab pelakunya kita tahu siapa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang mengqadakkan perkara tersebut. Okey. Fa'il ni kita tahu. Ataupun kenapa tidak disebut fa'il? Ada beberapa keadaan situasi fa'il tidak disebut disebabkan ihtiqar. Kita tak nak sebut. Ihtiqar, kita nak macam kita nak keji dia. Macam alah, tak nak sebut nama dia, macam kita tak nak beritahu dia ni yang buat baik. Macam tu lah. Contohnya pintu ini ditutup macam dia, pintu tu buka kan, pintu tu dah ditutup dah, macam tu. Okey. Ughliqal bab. Siapa yang tutupnya? Kita bukan tak tahu, kita tahu siapa, tapi sebab kita rasa macam alah, buat apa nak sebut nama orang tu, macam tu. Ataupun kita takut nak sebut siapa pelakunya. Contoh macam cerita Harry Potter kan, orang takut sangat nak sebut nama Voldemort. Dia cakap you know who kan. Kalau macam dia orang, dia cakap you know who. Macam apa tadi istilah dia, kita takut nak sebut yang pelaku kepada perbuatan. Sebab tu ada beberapa lagi lah. Ada beberapa sebab. Itu lebih pada jamal balaghi lah. Kenapa fi'il tidak disebut. So saya just nak faham, nak maklumkan balik. Mabni bina lil majhul bukanlah konsepnya ataupun bukanlah pemahaman yang sebenarnya adalah fa'il ataupun fa'il pelaku kepada fa'il tersebut tidak diketahui. Dia sebenarnya tidak disebut.
atas beberapa sebab. Antara sebab-sebabnya ialah mungkin fa'il tersebut tidak ataupun pelaku tersebut tidak diketahui. Allah Ta'ala alam. Okey, cukup kot saya rasa. Sampai situ, insyaAllah esok kita sambung lagi. Dan saya rasa mungkin depan-depan ni saya rasa Sabtu Ahad pagi saya memang agak kalut sikit sekarang. Macam-macam benda nak urus sekarang. So, untuk hari Ahad, saya rasa kita akan mula pukul 11.30 pagi. Okey, saya dah cadangkan dengan organizer cakap okey, just nak makluman. Hari Ahad kita saya rasa nak cepat lah, nak bagi habis lah. Saya buat laju depan ni. Itulah, tapi kalau buat laju sangat nanti tak ada bagi contoh tu, takut antum semua tak berapa nampak perkara tu, tak apalah. Kita buat selaju yang mungkin, sekadarnya. Dan cuma untuk Ahad masih kita akan set satu waktu baru iaitu 11.30 pagi. Okey. InsyaAllah sampai 12.30. Untuk Sabtu masih lagi saya tak dapat nak set waktu. Saya masih lagi nak urus beberapa perkara. Kalau dah dapat set waktu, either memang kita buat malam atau kita buat pagi, nanti saya akan maklumkan kemudian insyaAllah ta'ala. Okey. So, kalau antum nak bagi apa-apa cadangan untuk hari Sabtu, rasa macam alah kita buat malam je lah. So saya huwaidumukum lah, saya ikutlah, saya berkhidmat untuk antum. Okey? Ada apa soalan ke? Ustaz nak tanya. Okey, ya saya. Yang bahasa Arab yang kita belajar sekarang ni ikut Kufah ke Basrah? Bercampur. Bercampur. Maksudnya ialah macam mana cakap sebab tu kadang-kadang kita guna kadang-kadang kita guna istilah jar, kadang-kadang kita guna istilah khafad. Okay? So sebab ialah kita tak terlalu terdedah sangat dengan perbahasan khilaf. Jadi apa yang Tok Guru kita ajar, itu yang kita ajar tanpa kita sedar, sebenarnya yang ni pandangan Kufah, yang ni pandangan Basrah. Macam itulah, macam kita belajar English lah. Kita tahu kan, ini rupanya ni British punya, yang ni American punya. So, dia atas macam mana orang tu mengajar lah. Maksudnya yang kita ajar dalam buku ni ke? Ke secara umum? Secara umum. Secara umum saya tak dapat nak cakap. Sebab, yalah, setiap orang ada cara dia. Dan setiap syllabus tu, yalah, dia mungkin ada dia punya sumber dia sendiri, jadi saya tak boleh cakap. Kita belajar ni Kufah ke Basrah ke, wallahu ta'ala alam. Okey? Okey Ustaz, faham. Syukran. Afan. Macam saya cakap lah, kalau nak lebih nak terdedah lebih kepada perbahasan khilaf dalam ilmu nahu ataupun ilmu bahasa, nahu lah, biasa nahu. Antara perbahasan dia adalah perkataan isim tu asalnya daripada wasama ataupun daripada ada apa, saya tak ingat. Boleh tengok buku Al-Anbari. Allah, saya tak ingat. Fi Masaili Khilaf, ada tajuk dia. Bukan tajuk saya tak ingat. Al-Anbari, penulis dia Al-Anbari. Buku tu saya beli lama dah. Waktu tahun 1 bila baca tak faham benda. Lepas tu belajar. Okey, ada soalan lain tak ada? Tak ada Saya rasa sukut alamatul rida. Terima kasih pada yang hadir malam ni. Kalau yang kurang itu datang pada kelemahan saya sendiri. Okey, dan yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap pertemuan walaupun malam ni ada manfaat buat antum semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat. جزاكم الله خير الجزاء على حضوركم وعلى حسن